Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu. Okey, mungkin hari ini kita ambil sikit udara segar di luar. Kalau anda lihat di belakang sana ada satu signboard. Signboard sebenarnya akan dibina satu laluan untuk berbasikal di sepanjang laluan daripada Kuala Nerus sampai ke sepanjang pantai ke Batu Buruk dan seterusnya, tak silap saya, sampai ke Kuala Ibai. Jadi nanti yang mana Terengganu memang fokus pada pelancongan dan juga pada sukan basikal dan riadah yang menyihatkan. Kalau kita lihat sebenarnya ini dah yang dikatakan sebagai pembangunan ataupun progres dalam memajukan sesebuah negeri. Jadi begitu juga dalam kita membangunkan perniagaan. Okey, yang mana seperti mana yang kita akan bincang pada hari ini, iaitu berkaitan dengan bisnes nasi dagang atas tu. Okey, jadi kita akan olah sedikit demi sedikit perkembangan bagaimana daripada satu bisnes warung ataupun kita katakan gerai kecil lah kepada satu bisnes yang banyak cawangan dan mempunyai lokasi yang agak besar untuk menampung pelanggan dalam satu masa. Jadi ikuti sedikit kupasan yang saya akan susun dalam bentuk point form satu demi satu supaya memudahkan anda untuk faham kronologi bagaimana satu perniagaan daripada kecil berkembang menjadi besar. Jadi ikuti kupasan selanjutnya. Okey, kalau kita lihat dari segi perkembangan nasi dagang atas tu, sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya nasi dagang atas tu ni bermula dengan sebuah gerai ataupun warung kecil di bawah pokok besar di tepi sebuah surau dan di sebelah kawasan perkuburan di atas tu. Dia bermula dengan, kalau daripada pengalaman saya lah, daripada permulaan duduk di sana sekitar pada awal tahun 2012, yang mana pada ketika itu nasi dagang atas tu ini menyediakan nasi dagang lah, dia punya specialist dia, yang mana nasi dagangnya adalah antara yang paling murah pada waktu itu. Yang mana saya ingat saya pada waktu itu, kalau nasi dagang yang memang dengan nasi dengan ikan yang berkualiti, yang maksudnya yang memang agak jumlahnya agak sesuai, agak banyak dengan ikan yang agak besar, biasanya di kedai lain dalam RM3.5, tetapi di nasi dagang atas tu pada peringkat awal membuat harga pembukaan yang agak rendah, iaitu sekitar RM2.5 sahaja satu bungkus pada peringkat awalnya. Tapi kita kena faham pada masa tu kedainya memang agak kecil lah. Jadi peringkat awal nasi dagang atas tu ni saya nampak dia fokus pada untuk menarik seramai mungkin pelanggan. Dan yang keduanya pula, nasi dagang atas tu ni, nasi dagangnya itu dia cuba memberi rasa yang boleh semua rasa, atau maksudnya cita rasa ramai lah. Walaupun sebenarnya nasi dagang atas tu ni, kalau berdasarkan apa yang saya tanyalah pada penduduk Terengganu, yang mana rasa masakan nasi dagang atas tu ni sebenarnya dia lebih sesuai untuk cita rasa orang luar, itu bukan orang Terengganu. Yang mana orang Terengganu biasanya cara rempah masakannya agak berbeza sedikit. Rempah masakan nasi dagangnya berbeza sedikit. Tetapi nasi dagang atas tu fokus kepada rempah ataupun cara masakan nasi dagang yang boleh diterima ramai, dan kualiti berasnya dan sebagainya, menyebabkan dengan harga tersebut orang mula memperkatakan berkenaan dengan nasi dagang atas tu. Jadi konsep asal bermula dengan harga yang agak minimum untuk menarik ramai dulu pelanggan, dan apabila ramai pelanggan datang, apa yang saya lihat, nasi dagang atas tu mula merubah proses perniagaan mereka. Okey, peringkat kedua, yang mana setelah ramai pelanggan datang ke kedai nasi dagang atas tu, apa yang mereka buat ialah mereka memperbaiki dari segi servis mereka. Contohnya, apabila makin ramai pelanggan datang, apa yang mereka buat antaranya, contoh dengan mengambil nombor, dan pelanggan akan sama ada contohlah pelanggan nak duduk situ ataupun nak pergi ke lain, datang semula bawa nombor tersebut untuk membungkus nasi dagang atau makan di situ. Tetapi pada peringkat awal saya dah dapati, bila saya tanya pekerja pada masa tu,
sebenarnya ada masalah sikit. Sebab masalahnya pada masa tu ada pelanggan yang mengambil nombor tersebut dan membawa balik dan terus datang balik membawa nombor tu semula. Jadi agak kelang kabut, yang mana mereka terpaksa membuat nombor baru dan sebagainya. Jadi pada sistem awal tu sebenarnya dah hampir mirip dengan sistem yang ada, tetapi apa yang saya suka melihatnya, nasi dagang atas tu ni ada progress. Mereka mencuba pelbagai sistem untuk memudahkan pelanggan. Contohnya ada pelanggan disusun berbaris di antara pelanggan yang hendak membawa balik nasi dagang tersebut dengan yang nak makan di situ. Mereka membuat susunan barisan yang berbeza, ataupun mereka memastikan contohnya siapa yang nak membungkus dan sebagainya. Ada juga yang boleh buat tempahan awal dan sebagainya, supaya tidak berlaku kelang kabut ataupun terlalu ramai di satu masa. Tetapi saya nampak masih lagi ada satu masalah di situ, yang mana tetap juga berlaku kesesakan. Jadi apa yang saya lihat ialah pada peringkat ketiga. Okey, pada peringkat ketiga iaitu bila ramai orang, bila berlaku kesesakan, apa yang berlaku adalah yang saya lihat, mereka mula mengubah dari segi struktur kedai tersebut, membesarkan kedai, dan juga satu lagi menambah ruang untuk kereta parking atau motor parking dan untuk orang beratur. Jadi mereka membuat susunan, termasuklah mereka memotong pokok besar yang berada di tengah-tengah kedai tersebut. Sebenarnya ada setengah orang dia mungkin susah untuk memotong pokok tersebut sebab pokok tu sangat redup. Memang kalau kita makan kat situ pada masa tu memang agak teduh lah sebab ada pokok besar kat situ. Tapi saya nampak mungkin tindakan tu, sebab saya pun tak pasti cuma ni adalah dari segi apa yang saya lihat yang mana pokok besar tersebut sebenarnya berisiko sebab pokok yang lama. Jadi mungkin boleh mendatangkan kerisauan kepada pelanggan yang makan di situ sebenarnya. Jadi okey, pada peringkat berikutnya ianya berlaku kalau kita lihat kebetulan nasi dagang atas tu ni semakin membesarkan ruang parking mereka, makin membesarkan tempat duduk pelanggan, dan mereka juga menyediakan pelbagai kemudahan lain seperti tempat duduk menunggu dan sebagainya. Dan ditambah lagi pada peringkat berlakunya COVID, yang mana mereka perlu lebih teliti dalam memastikan tidak berlaku kesesakan, pematuhan SOP dan sebagainya. Saya lihat tindakan yang dibuat oleh nasi dagang atas tu adalah dengan membesarkan lagi kawasan. Kalau kita lihat memang besar betul, dia punya space untuk orang makan dah macam ibarat satu dewan yang besar, dia punya ruangnya. Dan juga tempat parking kereta pun sangat besar di sebelah daripada tempat gerai tersebut. Di samping itu juga kalau kita lihat cawangan-cawangan nasi dagang atas tu lainnya juga mempunyai konsep yang sama, yang mana mempunyai parking yang besar, tempat duduk yang luas, yang mana dengan cara ini tidak boleh mengelakkan kesesakan dan pematuhan SOP lebih baik. Di fasa yang kelima, kalau kita lihat, yang mana bagi pematuhan SOP semasa pandemik, nasi dagang atas tu terus mengambil rela untuk membantu mereka mengawal selia dari segi trafik, mengawal selia dari segi pematuhan SOP. Yang kita lihat memang nasi dagang atas tu benar-benar cuba mematuhi SOP yang ada supaya bisnes mereka dapat berjalan dengan baik. Jadi bagi saya mungkin memang akan melibatkan kos yang besar, tetapi yang bagusnya nasi dagang atas tu ingin memberikan satu pengalaman makan dan juga pengalaman berada di tempat di gerai berikut dengan rasa yang lebih selamat, lebih teratur dan sebagainya. Bahkan selepas endemik ini pun, bila keadaan sesak masih berlaku, contohnya mereka masih lagi menggunakan perkhidmatan rela bagi menangani masalah sebagai dari segi aspek trafik, membantu kelancaran trafik dan sebagainya. Jadi saya lihat inisiatif yang dibuat oleh nasi dagang atas tu ni memang berfokus kepada pelanggan. Okey, kekuatannya pada pelanggan. Maksudnya mereka cuba memberi yang terbaik untuk pelanggan dari segi kemudahan tempat makan, kebersihan, termasuklah dari segi sistem. Okey, kita pergi kepada fasa yang ke-6.
Di fasa ke-6, yang mana kita boleh lihat semua dah ada kemudahan, dan termasuklah sistem yang ada diimprove. Pada peringkat ni sistem yang ada diimprove, yang mana sesiapa yang datang akan perlu melalui satu proses yang mana mereka perlu membuat bayaran, hal-hal macam KFC dan sebagainya itulah. Membuat bayaran, mereka perlu mengambil 2 keping resit, yang mana satu resit untuk simpanan dan satu lagi resit tu menunjukkan diberikan kepada penyedia makanan. Ini bagi yang mana nak makan ataupun yang nak bungkus, nak luangkan bungkus lah, tapi mereka mau buat bayaran dapat 2 resit. Dan mereka sebelum letakkan nombor meja, mereka akan berhubung dengan pekerja yang berada di tempat meja tersebut untuk memaklumkan mana meja yang kosong. Disebabkan memang kawasan makan tu sangat besar, dah jadi macam kenduri yang besar lah. Jadi pekerja akan maklumkan meja mana yang kosong. Jadi dengan cepat, memang efisien lah. Yang mana dengan cepat penjaga kaunter, cashier akan terus assign nombor meja kepada kita. Jadi senang, masuk terus ambil makanan, pergi ke tempat penyedia makanan, tunjuk resit, penyedia makanan berikan makanan, kita pun bawa ke meja. Air akan dibawa kemudian oleh kaki tangan staff yang ada lah. Jadi sistemnya agak smooth, dan kita boleh lihat yang mana banyak proses ataupun masalah-masalah yang muncul sebelum ini, kita lihat telah dapat ditangani dengan baik. Walaupun memang kita tak nafikan dari segi kesesakan jalan tu mungkin adalah pada waktu-waktu tertentu, tetapi secara keseluruhannya dapat ditangani dengan baik. Dan pengalaman kepada pengguna pun saya lihat agak menyenangkan lah, memudahkan. Okey, jadi nasi dagang atas tu ataupun NDAT, saya sebutkan NDAT lah, NDAT, yang mana merupakan bagi saya satu contoh bisnes yang bermula dengan kecil, tetapi mereka tahu apa yang pelanggan mereka nak dan siapa pelanggan mereka. Jadi mereka sesuaikan produk mereka, perkhidmatan mereka bersama dengan perkembangan pelanggan-pelanggan mereka. Cuma apa yang saya katakan di sini, saya ceritakan ini adalah berdasarkan pemerhatian saya selama saya boleh katakan 10 tahun berjiran dengan nasi dagang atas tu. Jadi saya cerita ni sebagai sudut pandang pemerhati yang pernah menjalankan bisnes restoran, yang pernah dan juga sekarang masih lagi membantu usahawan restoran dari segi periklanan dan sebagainya. Jadi saya dapat melihat macam mana proses tersebut memang agak bagus untuk dicontohi oleh usahawan-usahawan lain. Dan saya tak nafikan, saya lihat pun banyak perubahan-perubahan berlaku di Terengganu, yang mana kalau kita lihat banyak juga restoran atau kedai makan yang hampir di sekitar nasi dagang atas tu juga membuat perubahan kepada bisnes mereka. Mereka cuba mencontohi bagaimana nasi dagang atas tu menyediakan kemudahan kepada pelanggan untuk memastikan bisnes mereka dapat berkembang, dapat menampung pelanggan yang lebih ramai, dapat menyediakan makanan yang lebih enak dan selesa kepada pelanggan. Jadi saya nampak benda itu adalah perkembangan yang baik. Jadi apa tunggu lagi? Bagi saya, kalau anda usahawan yang serius untuk mengembangkan bisnes anda pada tahun ini, dan terutama lagi dalam keadaan yang mencabar pada masa sekarang ini, gunalah kesempatan yang ada ini untuk kita memperbaiki ataupun menambah baik bisnes, seperti mana yang saya tunjukkan tadi, fasa-fasa perkembangan nasi dagang atas tu, supaya anda juga dapat mengembangkan bisnes anda sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pelanggan. Okey, insya-Allah dengan satu strategi yang teratur, dengan plan perancangan yang baik dan juga SOP dalam bisnes. SOP maksud SOP mesti ada. Sebab kalau kita tengok SOP dalam pandemik, kita boleh patuh, kita terpaksa patuh mungkin, ataupun kita memang kena patuh untuk memberi kesiasatan kepada pelanggan. Jadi sebenarnya kita boleh apply SOP, cara pematuhan SOP ini dalam bisnes harian kita, supaya bisnes kita pun dapat berkembang dengan baik. Okey, itu saja perkongsian saya dalam K-Channel kali ini. Okey, semoga ia bermanfaat dan semoga anda dapat memajukan lagi bisnes anda. Assalamualaikum.